Assalamualaikum, bersama Mamu Fak Indra Jabar di channel Fak Indra Jabar. Seperti biasa, kalau korang baru kat channel Mamu, please consider to click subscribe button kat bawah sini supaya korang boleh dapat bahas daripada Mamu setiap hari Selasa dan hari Sabtu tepat jam 9 malam. Hari ini Mamu, sekali lagi Mamu bukan nak buat review bukan review filem, Mamu bukan nak buat discussion filem, Mamu bukan nak buat reaction filem, Mamu nak buat reaction pasal video. Alright, kita semua tahu ada kes baru-baru ini di mana kita tahulah semua orang, Mamu rasa memang semua orang kenal lah. Alright, okay, Ustaz Abid Liu, di mana dia seorang yang sangat aktif. Alright, membantu orang-orang yang memerlukan. Kita tahu. Baru-baru ni ada statement daripada Ustaz Abu Syafiq yang macam menyindir, mengatakan Ustaz Abid Liu ni mengambil kesempatan di mana semua dana-dana yang dia dapat, bantuan-bantuan yang dia dapat daripada orang luar disalahgunakan. Alright, ini adalah kenyataan awal di mana daripada Facebook dia mengatakan, adui, banyak betul pertubuhan kutip duit atas nama derma untuk orang miskin. Dapat 5 juta. Derma 500k saja. Mana pergi 4 juta setengah beli kereta-kereta mewah dan kamera mahal ke? Katanya macam gitulah. Mamu tak sempat nak baca benda ni bila dia viral. Maksud dia dekat page tu sebab Mamu dengar dah kena report dengan Facebook. So katanya lebih kurang macam sebab dia ada video yang mengatakan nampak Abid Liu ni membawa kereta besar, kereta mewah dan sebagainya. Which is Mamu tak akan defend mana-mana pihak, tetapi Mamu yakin, right? Okay, Mamu yakin mereka yang aktif di YouTube, alright, okay, sebagai contoh Abid Liu ni, video-video yang dia upload sebenarnya mereka dapat income. Jadi korang tak tahu sebenarnya mereka dapat income. Dan bagusnya pada pendapat Mamu adalah dia guna income tu untuk membantu orang ramai. Nanti kita cakap panjang-panjang pasal benda ni. Itulah yang berlaku di mana Abid Liu ni terlalu aktif membantu PKP, dan ada yang kata dia tak begitu mengikut SOP COVID, and then keluar pula dengan statement dia kononnya lah kan menyalahgunakan wang yang diderma oleh orang ramai, which is kalau benda tu tak betul merupakan satu tuduhan keras lah bagi Mamu, tuduhan keras yang tak sepatutnya berlaku. Okey, kita tak nak panjang lebar. Dia adalah dindong-dindong netizen biasalah. Kita punya netizen memang power. So netizen memang bash. Mamu tengok memang support di belakang Ustaz Abid Liu lah. Sebab kita tahu Abid Liu ni dia sangat soft spoken, cakap pun baik dan sebagainya. So banyak orang pergi komen, pergi bash Ustaz Abu Syafiq ini. Dan baru-baru ni Abu Syafiq ni dia ada keluarkan satu video penjelasan benar ke dia mengatakan statement dia tadi tu adalah untuk Ustaz Abid Liu. Jom kita dengar sama-sama. Okey. Okey. Sedia? Ready? Okey. 1, 2, 3. Ada orang tuduh saya bercakap tentang seorang ustaz ni. Saya tak tahu pun. Saya tak tengok pun Facebook dia. Jadi saya nak menyatakan di sini. Kenyataan saya itu adalah berdasarkan pada pertubuhan di negara luar dan kesannya ada berlaku di negara kita di Malaysia, iaitu mereka ini kumpul duit derma tetapi derma itu tidak disalurkan dengan betul dan juga dibelanjakan untuk kepentingan pemilik pertubuhan tersebut. Okey. Manakala tentang ustaz yang ditanyakan kepada saya tak tahu langsung pasal dia dan saya tidak pernah berjumpa dengan dia pun, maka bukanlah ditujukan kepada dia. Okey? Serta masalah. Bukanlah ditujukan kepada dia. Saya pun tak tahu pun ada gambar macam tu, saya pun tak tahu. Manakala yang orang buat macam netizen buat macam berita macam tu, itu tanya dia lah. Dia yang kaitkan. Saya tak tahu langsung. Saya sebut ni, demi Allah saya tak tahu pun yang dimaksudkan, ustaz yang dimaksudkan itu menayangkan gambar-gambar dan video-video. Saya tak tahu pun masa ketika saya sebut tu. Saya hanya fokus saya pada fatwa ulama Mesir mengharamkan tayangan gambar, video orang-orang miskin yang diberi bantuan kerana akan memalukan mereka. Sepatutnya kita kena sitir. Man satara mu'minan satarahullah. Siapa yang menutup aib orang mukmin, maka Allah Ta'ala akan menutup aib dia.
Okey. Itu dia. Jadi kita nyatakan begitulah. Okey, puas hati tak? Ada apa-apa nak tanya? Okey. Puas hati tak? Okey. Itulah penjelasan Ustaz Abu Syafiq ni. Dia katakan dia tak berniat pun. Dia tak tahu pun kata Ustaz Abid Liu ni bawa kereta besar dan sebagainya. Alright. Okeylah. Mamu harapkan benda tu memang betul lah. Sebab, yelah. Sebab, apa nak gaduh-gaduh? Orang lain punya pasal nak gaduh-gaduh lah. Okey, kita baca balik apa yang dia kata. Adui banyak betul pertubuhan kutip duit atas nama derma untuk orang miskin. Okey, orang miskin dapat 5 juta, derma 500k saja. Je. Mana pergi 4,5 juta beli kereta mewah dan kamera mahal ke? Mamu rasa yang apa yang membuatkan orang trigger ni adalah kereta lah. Dia sebut kereta mewah dan kamera mahal. Kenapa kamera? Kenapa nak sebut kamera? So sebab itulah kot orang trigger yang mengatakan apa, Ustaz Abid Liu kan dia buat video dan sebagainya. Bila dia pergi membantu orang ramai, dia akan buat video dan sebagainya, which is baguslah. Okey, macam ini. Ada setengah orang akan cakap benda ni perlu disimpan sebab tak perlu ditunjuk untuk orang ramai. Tetapi Mamu bukanlah arif, tapi Mamu rasa kalau niat dia baik, okey, sebab dia sebenarnya indirectly pada zaman sekarang dia encourage people to do something good tau. Bila dia buat benda macam gitu, dia boleh encourage orang lain untuk follow. Seriously, orang lain akan dapat idea, oh maksud dia aku pun ada channel. Sebagai contoh, Mamu pun ada channel. Okey, kalau Mamu memang betul-betul ada crowd yang banyak, Mamu pun akan buat benda yang sama. Sebab benda tu kita akan dapat balik pulangan dan kita akan sebarkan balik. Yes, that's actually how we work. Dia memberi idea, dia memberi inspirasi kepada orang. Which is something yang bagus lah. Okey, Mamu tu jumpa satu lagi video. Video daripada Ustaz Abid Liu. Apa dia punya respon. Dia punya respon. Jumpa perkataan tu. Dia punya respon daripada apa yang berlaku bila orang-orang ada ustaz-ustaz lain macam menyindir dia dan sebagainya. Alright, okay, Mamu dengar first 30 second macam gitu. Macam sedih je. So, Mamu simpan. Mamu nak compilekan untuk video kali ini. Kau dah ready? Jom kita tengok sama-sama. 1, 2, 3. Saya selalu tengok orang kata saya kat belakang. Walaupun grup-grup ustaz-ustaz, alim ulama' ni, dalam grup kutuk saya ramai-ramai. Saya tahu semua sekali, saya baca. Semoga dimudahkan secara urusan Ustaz Abid Liu dalam memberi golongan kepada golongan yang Saya kalau sedih orang kata kekeji, saya ni sedih juga. Okay, video ni adalah daripada nangis Bang Kucai Channel. Dan bila saya sedih, video ni daripada Bang Kucai bila Channel. saya sedih, saya kata, ya Allah, kalau ada pahala untuk sabar ini, saya hadiahkan untuk mak saya. Saya hadiahkan untuk mak saya. Saya hadiahkan untuk mak saya. Kalau ada pahala untuk sabar ini, saya hadiahkan untuk mak saya. Saya hadiahkan untuk mak saya. Saya selalu tengok orang kata saya kat belakang. Walaupun grup-grup ustaz-ustaz, alim ulama' ni, dalam grup kutuk saya ramai-ramai. Saya tahu semua sekali, saya baca. Tapi saya pun tak mau balas-balas. Saya pun tak nak gaduh dengan siapa-siapa. Saya doa mereka dapat kebaikan hidayah. Saya patut tak cerita saya tersebut. Moga Allah maafkan saya. Jadi bila benda-benda macam tu saya terbaca, saya tahu ulang-ulang kali orang kata saya hari update status sana sini. Saya tak kacau hidup dia. Saya tak kacau hidup dia. Saya tak pernah sentuh hidup dia. Saya tak sebut nama dia. Saya tak pernah keji dia. Saya tak pernah hina dia. Saya tak pernah minta apa-apa kat dia. Sesin pun saya tak minta kat dia. Satu apa pun dia orang tak didik saya. Yang didik saya ustaz-ustaz, cikgu-cikgu saya dulu. Mereka dah meninggal dalam kubur. Saya tengah malam dengar seorang cikgu saya dah meninggal. Saya tak kenal dia. Tengah malam saya dengar ada orang tengah nangis kat Masjid Seri Petaling. Ada orang nangis. Saya pergi kat situ. Dulu, bukan yang baru ni, dulu. Saya tak pergi Masjid Seri Petaling baru ni, masa Covid ni saya tak pergi. Ramai ingat saya pergi. Ustaz dah buat saringan, saya tak pergi. Biasa saya pergi dulu. Sekali masa saya pergi, ada seorang tengah nangis doa. Tahu apa dia doa? Ya Allah, jagakanlah Abid Liu ni, Liu Yun Pao, Linda Liu. Dia doakan keluarga saya seorang-seorang. Siapa pula doa aku tengah malam ni? Saya tengah mengantuk, hilang mengantuk. Saya tengok-tengok di antara salah seorang cikgu saya yang saya dah tak jumpa lebih 10 tahun. Dia nangis untuk saya. Dia nangis untuk mak saya. Dia nangis untuk ayah saya. Dia menangis untuk keluarga saya. Tengah malam dia nangis untuk saya. Itulah ustaz alim ulama' yang sebenar. Tengah malam nangis untuk umat.
Nangis tu orang jahat, nangis tu penzina, nangis tu orang tepi jalan, nangis tu orang jauh pada Allah, nangis tu orang bukan Islam. Doa, ya Allah, jangan marah mereka, beri mereka hidayah. Ya Allah, fahamkan mereka. Ya Allah, fahamkan mereka, beri mereka hidayah. Tengok orang jahat, ya Allah, jangan marah mereka, beri mereka hidayah. Ya Allah, kesiankan Ebit Liu ni, beri dia hidayah, bimbing-bimbing dia. Malam-malam nangis, siang dipegang sikit. Ebit, ni ada salah sikit Ebit, betulkan sikit. Dia telah banyak buat baik kat saya, dia tegur saya sikit. Dia tegur saya sikit dia tegur. Sekarang berbeza. Banyak ustaz-ustaz, alim ulama, mereka keji kita kat belakang. Cakap kat belakang, hina kat belakang. Cakap bukan belakang, depan juga kat Facebook, kat Instagram. Bukan baru ni, dah lama dah. Banyak kali dah, setiap kali update. Saya banyak juga kadang-kadang pergi mana tempat tiba kena halau. Yang halau pun ustaz juga halau kan? Halau pada masjid. 2-3 tempat saya pergi, ada kena halau. Saya pergi berdakwah free, masa free. Lepas tu saya, kalau mas ni saya kadang saya ada cas. Kenapa? Supaya mereka urus sikit surat untuk saya. Kalau saya bagi free, saya dah kena halau. Bukan dulu-dulu, kena halau di masjid. Saya bukan cakap apa-apa. Saya tak sentuh hal-hal semasa, nak sentuh orang. Tak, saya bukan orang macam tu. Saya tak suka nak sentuh hal peribadi orang. Ni bukan saya. Tapi tahu tak apa jadi? Orang halau, orang keji. Tahu tak apa saya nak beritahu tuan-tuan sekalian? Sedih kan? Orang sekarang patutnya, ramai alim ulama yang baik-baik, yang soleh, yang sangat saya hormati, membuat saya semakin cinta sayang pada Islam. Tapi ada juga alim ulama yang baik-baik, yang belajar jauh-jauh, dia jadi macam, dia penat agaknya belajar jauh-jauh. Penat belajar jauh-jauh. Lepas tu tengok tiba Cina mana pula ni agaknya. Tapi macam tu, keji kat belakang, cakap bukan-bukan. Saya macam pada dulu lagi. Saya tak kacau hidup dia, tak sentuh hidup dia. Saya tak susahkan dia pun. Saya tak minta sesuap nasib pun kat dia. Saya pun tak ada kacau hidup dia, tak pernah keji dalam ceramah saya tentang dia. Saya cuma berkongsi kebaikan. Ni kan dunia Instagram, Facebook. Saya memang sahaja banyak baik-baik. Sebab anak-anak saya pun ada Facebook, Instagram. Saya nak dia tengok benda baik-baik. Saya nak banjirkan benda baik-baik dalam Facebook, Instagram ni. Saya nak anak-anak saya tengok. Kalau tak, anak-anak kita sayang orang Korea. Tak salah sayang orang Korea. Dulu kita mak-mak sayang orang Hindustan. Tak salah tengok Hindustan sikit, tak salah. Tahu tak apa yang salah? Salah bila tak ada orang tengok Hindustan. Sekarang anak-anak Korea, sekarang terikut setengah-setengah. Bukan semua sikit-sikit terikut-ikut. Jadi kita nak marah orang Korea? Tak. Dia banyak kebaikan yang boleh kita belajar. Tapi tahu tak apa yang kita ni? Kita orang Islam kena banyakkan contoh-contoh yang baik. Meninggalkan contoh-contoh yang baik. Itu abang kakak. Apa tu dakwah? Dakwah ni, kita dakwah manusia, tak nak agama, datang dekat pada agama. Tu dakwah. Malam nangis, ya Allah, mereka tak tahu, tak faham, beri mereka hidayah. Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu, beri mereka hidayah. Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu, beri mereka hidayah. Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu, beri mereka hidayah. Ya Allah, mereka tak faham, tak tahu, beri mereka hidayah. Saya kakak abang, saya kalau dakwah dekat, saya jenis tak takut kalau buat dakwah ni. Tapi dengan alim ulama, ustaz-ustaz, cikgu-cikgu ni, saya ada rasa, memang saya tahu saya bodoh, jahil. Jadi saya penuh rasa kemuliaan pada mereka, penuh rasa hormat, muliakan mereka daripada dulu. Daripada dulu saya hormat, sayang. Semua ustaz-ustaz, cikgu-cikgu ni saya hormat, saya sayang. Kalau dia orang ni hentam saya memang tak jawab, saya diam. Saya selalu rasa macam bodoh, saya nangis, sedih, saya nangis. Tapi kalau orang tepi jalan, saya tak takut. Pada umur 15, saya pergi kat satu tempat, budak-budak jahat, saya dakwah. Ketua dia badan bertatu, umur 30 lebih, kerja merompak sana sini. Yang saya pernah cerita, dia ikut saya. Motor beratus geng dia, motor-motor, budak-budak motor, budak-budak yang macam-macam, curi motor, curi kereta. Saya dakwah dia. Alhamdulillah, ramai ikut saya, mereka berubah. Sampai saya pernah cerita, dia berubah jadi sebaik-baik orang. Masa dia meninggal, masa kan berdakwah tengah malam, dia meninggal dunia. Tengah malam berdakwah, meninggal dunia. Orang baik. Sebab tu kita tak tahu kesudahan seseorang. Tu jangan pandang rendah pada orang tepi jalan, pada budak-budak jahat. Mereka anak-anak kita, mereka keluarga kita. Ya Allah, sayang mereka, mereka tak faham, tak tahu, beri mereka hidayah. Jangan keji dia. Kita kalau baik sikit, dengki ke orang, benci orang jahat. Dia ni mana mak bapak dia tak belajar, tak ajar-ajar apa dia teruk tu. Dia tak belajar agama, jahil murakab. Kalau orang baik sikit, tak boleh buat apa dah. Degil, jahat tu tak boleh buat apa. Tak sekolah tu degil. Manalah, tak adalah Islam ke tidak dia tu. Habislah agama dia, neraka lah tempat. Wah, macam tu dia cakap kat orang lain. Kalau orang jahat cakap begitu pada orang baik, munasabah, sebab hati dia sempit. Tapi kalau orang-orang yang belajar agama, orang yang takut pada Allah, keji orang jahat, jadi kat mana iman dan Islam dalam hati kita?
Lepas tu kalau jumpa alim-alim yang benar-benar alim, mereka sangat memuliakan orang lain. Kalau orang jahat pun mereka sayang, ini kan pula pada orang baik-baik mereka sayang. Kita tengok alim ulama penuh rasa hormat, rasa respect, hormat pada mereka. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang Allah SWT sayangi, itu bila sedih, jangan sedih, percaya kita ada Allah. Baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua daripada Allah, kembali pada Allah. Allahumma ajurni, ya Allah, ganjar ke atas musibah ini dan gantikan dengan yang lebih baik. Percaya ujian ni sebab Allah sayang. Bagus juga bila orang cakap, saya pula kalau orang makin cakap makin semangat. Orang cakap makin semangat, makin semangat. Makin semangat. Malam orang macam-macam, saya order satu lori besar. Memang saya saja je. Orang kata Ustaz nak tunjuk, memang saya saja nak tunjuk. Memang saya nak menunjuk. Menunjuk apa? Supaya orang bukan Islam mudah-mudahan dapat hidayah. Memang saja nak menunjuk supaya orang-orang yang ni dapat cepat dibantu. Sekarang bukan soal siapa nak menunjuk, siapa tak menunjuk. Soalnya ramai orang lapar kat rumah. Sebenarnya soalnya ramai orang lapar kat rumah. Saya pergi rumah, ada banyak rumah, 30 rumah hari satu kami pergi. 30 rumah pergi hantar makanan. Keluar-keluar tak ada tangan ada. Ada yang tak ada kaki. Ada yang buta. Apa dia nak makan sekarang? Dia kerja apa? Dia kerja urut orang. Sekarang dah tak boleh urut orang yang buta. Tak boleh urut orang. Dapat duit, bantuan ada. Bukan tak ada. JKM pun ada, zakat pun ada. Tapi berapa sangat? Berapa sangat? Cukup kakak duit berapa ratus sebulan cukup? Seberapa ratus je sebulan nak bayar? Mungkin rumah pun dia tak dapat zakat. Tapi cukup tak? Tapi tak cukup. Jadi kita, apa kita boleh buat? Kita walaupun dapat bantu mereka sikit pun tak cukup. Tapi kurang-kurang kita ada buat sesuatu. Kesian kat mereka. Ada yang dah tak ada makan. Boleh kita tempat rumah orang susah. Kat KL ada tempat orang susah. Kita bagi hantar beras. Dia ambil isi, dia seorang yang hantar SMS. Kita hantar ke rumah dia, dia orang bagi-bagi. Beras tu, dia boleh bagi-bagi kawan-kawan dia. Apa makanan dapat tu, dia bagi-bagi. Dia panggil jiran dia. Sebab dia orang tak makan dah tak ada lah. Hantar bagi-bagi jiran. Dapat 2 sardin, bagi 1 sardin kat jiran. Gula pun dia ni, saya tengok tak apa panjangan. Nanti kita suruh dia orang hantar lagi. Dia orang ambil lagi, hantar. Stok banyak, hantar. Bagi kau, semua orang dapat. Tahu tak apa dia abang kakak? Sekarang bukan soal tu. Soal ramai orang lapar. Nabi SAW sebut kita tidur dalam keadaan kenyang, jiran kita lapar, Allah tanya kita ke akhirat. Kita tidur kenyang, jiran kita lapar, Allah tanya kita di akhirat. Kita tidur kenyang, jiran kita lapar, Allah tanya di akhirat. Jadi kita kena tolong seramai orang. Ini kan pula ada adik-beradik kita lapar, tolong dia. Ini waktunya. Bukan hari-hari datang COVID-19, datang waktu ni je. Di waktu ni untuk tunjukkan apa kita nak tunjuk pada Allah. Tunjuk ke Allah. Ada sekali Anas bin Nadar jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia tak dapat pergi perang Badar. Dia sedih, nangis. Anas bin Nadar ni pakcik Anas bin Malik. Anas bin Malik. Jadi dia jumpa Anas bin Malik. Bila jumpa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bapa saudara Anas bin Malik, dia tak dapat pergi Badar. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak tunjuk pada Allah apa yang saya boleh buat untuk agama ni. Saya nak tunjuk pada Allah apa saya boleh buat untuk agama ni. Saya nak tunjuk pada Allah apa saya boleh buat untuk agama ni. Dia pergi perang Uhud. Masa pergi perang Uhud, apa jadi, musuh datang pada atas bukit. Naik atas bukit tu, kemudian musuh datang dan dia kena tikam bahagian depan 80 kali. Sekali dah mati 80. Dia kata apa? Saya nak tunjuk pada Allah. Saya nak tunjuk pada siapa? Nak tunjuk pada Allah. Jadi kita buat baik ni memang nak menunjuk, nak tunjuk ke Allah. Nak tunjuk, ya Allah. Okey. 11 minit. Wow. Sedih lah pula. Daripada 11 minit ni memang mamu sure semua boleh nonton lah. Okay. Dia bukannya entertainment pun dia bercakap tu. Betul lah apa yang dia cakap tu. Kan? Kalau betul apa yang Ustaz Abu tu memang nak bahan dia, memang makan dalam cara dia reply ni. Memang dia bukan niat menyindir pun, tapi memang betul lah apa yang dia cakap tu. Kita tidur kenyang, jiran kita lapar. Apa kita nak jawab? Wow, deep. Okay. So, Mamu rasa video ni pun dah terlalu panjang. Macam Mamu cakap tadi, sebenarnya kita tak perlu nak persoalkan lah. Okay. Dulu, yes, memang kita banyak cakap kita buat
charity ni jangan tunjuk kat orang dan sebagainya. Tapi macam dia buat ni sebenarnya dia encourage orang. Baguslah. Dan kita janganlah nak fikir yang dia buat untuk YouTube channel dan sebagainya. Sebab kita tak tahu entah income daripada YouTube channel dia tu pun dia bagi kat semua orang juga kan. Ya. So hopefully video ni dapat mencerahkan apa benda yang kita tak clear. Sebagai contoh video yang pertama tu Ustaz Abu tu dah cakap dia tak berniat, close case. And then ini adalah reaction yang second video, reaction daripada Ustaz Abidio sendiri, macam mana dia deal dengan benda-benda yang macam inilah, di mana ulama sendiri pun banyak bash dia, banyak tekan dia dan sebagainya. Okay, apa pendapat korang tentang isu ni? Drop your comments kat bawah sini. Alright, okay, adakah korang percaya video yang pertama, statement daripada video yang pertama tu? Alright, okay, tapi dia dah bersumpah pun. So, kita harap benda tu betul lah. And then, kalau ada penyokong Ustaz Abid Liu, cuba drop comments korang kat bawah sini kenapa korang suka dia. Okay, sampai setakat ini aja untuk episod kali ni. Mamu seperti biasa, alright, okay, please drop your comments kat bawah sini, bagi any suggestion, any videos yang korang nak Mamu react, okay, benda-benda yang macam gini pun tak apa, just bagi tajuk nanti Mamu cari. Consider to click subscribe button kalau korang baru kat sini, dan jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.